Kisah ini semuanya tentang pengakhiran Kesultanan Melayu Melaka. Alkisah di sebuah selat yang menjadi kunci kegemilangan Melaka. Datanglah penjajah Portugal Alfonso membawa bala tenteranya beserta kelengkapan perang. Maka gemparlah seluruh rakyat Melaka dengan berita itu. Lalu dipersembahkanlah berita itu kepada Sultan Mahmud Shah bahawa Peringgi datang menyerang kita. 7 buah kapal, 8 buah galias, 9 buah gali panjang dan 16 buah fusta. Wahai seluruh rakyat jelata, jika begitulah hendaknya penjajah itu, persiapkanlah kelengkapan perang kalian dan berjuanglah habis-habisan menentang mereka. Maka berperanglah Peringgi dengan orang Melaka. Dibedilnya dari kapal seperti hujan datangnya. Bunyinya seperti guru dari langit. Rupa kilat apinya seperti kilat di udara. Dan bunyi istinggar seperti kacang direndam. Maka segala orang Melaka tiada lagi boleh berdiri di pantai daripada kesengatan bedil Peringgi itu. Maka gali dan fusta pun dilanggarkan ke pantai dan bertarunglah Peringgi dan rakyat Melaka. Sultan Ahmad Shah, Seri Udani dan Tun Ali Ati menaiki gajah yang dinamakan Jinak Ci untuk menentang Portugis. Sultan Ahmad Shah pergi ke jambatan untuk mendapatkan penjajah Portugis bersama hulu balang di sisi baginda yang ramai. Lalu Peringgi pun pecah berhamburan lalu ke air dan sekalian undurlah ke perahunya. Maka dibedilnya dari kapal Peringgi dengan meriam-meriam besar seperti halilintar bunyinya. Serangan seperti itu benar-benar di luar jangkaan baginda. Maka kata Mahdum Sadar Jahan kepada baginda, "Hei Sultan, di sini bukan tempat tauhid. Mari kita kembali." Maka Sultan Ahmad Shah pun tersenyum. Lalu baginda pun kembalilah. Maka berserulah Peringgi dari kapal. Katanya, "Ingat-ingat kamu sekalian, demi Dios, esok kami naik ke darat." Maka sahut orang Melaka, "Baiklah." Setelah itu, Sultan Ahmad Shah meminta orang-orang Melaka untuk berkumpul di Balairung kerana hari sudah malam. Tun Muhammad Kunta pun menyahut permintaan itu dan meminta Tun Indera segera mengambil hikayat Muhammad Hanafiah sebagai persiapan melawan orang Portugis esok hari. Dan Tun Indera segera menghadap Sultan Ahmad Shah dan memberitahu Sultan permintaan mengenai anak-anak tuan itu. Maka Sultan Ahmad pun bertitahlah setelah mendengarkan permintaan itu. "Katakanlah kepada segala anak-anak tuan-tuan itu, hendak pun kita dianugerahkan hikayat Muhammad Hanafiah. Takut ada berani segala tuan-tuan itu seperti Muhammad Hanafiah. Hanya jikalau seperti Amir Hamzah adalah gerangan beraninya, maka kita beri hikayat Amir Hamzah." Dengan segala kudrat, baginda melawan Peringgi dengan tombak dan menyebabkan luka sedikit pada tombak tangan baginda. Maka baginda bertitah, "Hei anak Melayu, lihatlah tangan kita." Setelah melihat tangan Sultan Ahmad yang luka itu, maka segala hulu balang Melayu melabrak Peringgi. Adapun ketika Peringgi mulai melanggar, Tun Salihuddin meminta cucunya mengikat kelengkapan pada pinggangnya. Maka Tun Salihuddin pun turut membantu baginda, namun beliau ditikam di bahagian dada dan meninggal dunia. Disebabkan peperangan yang dahsyat itu, seramai 30 hulu balang gugur, termasuk Seri Udani yang luka parah. Seri Udani dibawa pulang ke rumah dan baginda bertitah untuk membawa Seri Udani kepada tabib. Maka diduga oleh tabib dengan ekor sirih. Katanya,
Dengan izinnya tidak mengapa, dapat diubat. Jikalau sekerat beras juga lagi masuknya, nescaya Sri Udani mati. Setelah peristiwa itu, Baginda telah berundur ke pagoh, batu hampar, dan akhirnya mangkat di Bentan. Demikianlah kisah saat-saat akhir Kesultanan Melayu Melaka.